Di Pulau Pinang. Sekarang ini penonton, kita nak berbicara berkenaan pengantarbangsaan sastra kebangsaan, dan juga ini merupakan satu inisiatif ataupun kolaborasi antara Dewan Bahasa Pustaka dan juga Motivational Strips, forum gegasi dunia yang bakal melonjakkan kegemilangan sastra Melayu ke peringkat global. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pengantarbangsaan sastra kebangsaan ini, kita bersama dengan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga Dr. Rajeswari Setaraman, pensyarah, penyair dan penterjemah. Selamat pagi buat kedua-duanya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, kita lihat usaha pengantarbangsaan sastra kebangsaan ini merupakan satu usaha yang positif untuk kita melonjakkan lagi kegemilangan sastra kita di peringkat global. Jadi mungkin untuk permulaannya, Prof. Datuk boleh kongsikan memorandum kerjasama antara DBP dan juga Motivational Strip MS ini, Prof. Datuk. Ya, kita sudah mula mengadakan perbincangan awal dan insya-Allah sudah ini kita merangka satu rancangan bersama dengan pihak di Dubai sana supaya diadakan satu memorandum persefahaman bagi kita melaksanakan pelbagai kegiatan sastra, dan ini sebagai satu kesinambungan. Kalau kita perhatikan dari zaman dahulu, sudah sejak abad 17 sarjana Eropah khususnya mengkaji bahasa sastra Melayu. Dan sekarang ada lebih kurang 100 buah institusi di seluruh dunia yang mengkaji dan juga berkuliah tentang bahasa sastra budaya Melayu. Oleh sebab itu, rancangan ini sangat penting untuk menambah lonjakan pada usaha yang telah pun dilaksanakan selama ini. Mengangkat sastra. Dewan Bahasa Pustaka sendiri sudah mengadakan pelbagai program seperti Minggu Sastra di Eropah. Bahkan di China kita ada 15 buah universiti yang menawarkan ijazah bahasa Melayu. Kita meluaskan kerjasama sekarang melalui badan di Dubai supaya dengan demikian sastra ini akan dapat digerakkan secara lebih terancang dan lebih meriah, kerana saya lihat gerakan yang juga diwakili oleh Dr. Rajeswari bagi pihak Malaysia sudah pun menunjukkan kegiatan-kegiatan baca puisi, bicara buku dan terjemahan karya-karya sastra. Dan ini dengan sendiri menjadikan sastra Melayu yang sudah pun mendunia akan terus berkembang di peringkat antarabangsa. Ini satu ruang terbaik yang diusahakan oleh sahabat saya Dr. Rajeswari dengan rakan kita di Dubai, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita sedia maklum juga kerjasama ataupun memorandum yang termeterai bersama dengan Motivational Strip, forum gegasi dunia. Mungkin ada yang pertama kali mendengar Motivational Strip ini. Doktor boleh kongsikan sedikit latar belakang ataupun sejarah penubuhan MS ini sendiri dan apa antara gagasan utamanya? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. MS ataupun Motivational Strips ini digagaskan oleh Presiden yang kini bermustautin di negara Oman. Dan tujuan utama penubuhan MS ni adalah untuk mengantarabangsakan produk sastra tempatan dari negara masing-masing ke peringkat global. Sebab sehingga hari ini sebanyak 167 negara telah bergabung di bawah MS, dan saban hari kita ada seramai 7.3 juta penulis, pengkaji, peminat sastra, wartawan dan juga pelajar yang berkunjung ke laman sesawang Motivational Strips ini untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang produk sastra di negara masing-masing, tentang terjemahan karya dan juga tentang bicara tentang produk sastra di sesebuah negara. Sebab itu digelar sebagai forum gegasi dunia. Forum gegasi dunia Motivational Strip MS. Sudah pastinya ia merupakan satu platform yang cukup penting untuk kita mengantarabangsakan sastra-sastra bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global itu sendiri. Jadi Prof. Datuk, bagaimana Prof. Datuk melihat kerjasama di antara DBP dan juga MS ini sendiri dalam mengetengahkan lagi dan mengantarabangsakan lebih banyak lagi produk-produk sastra kita ke peringkat global dan juga memperkasakan mereka untuk terus mencapai tahap yang lebih gemilang, Prof. Datuk? Ya, saya sangat positif oleh sebab seperti dikatakan 167 buah negara sudah bergabung. Ini satu
ruang terbesar sekira, maka itu gimiknya barangkali forum gergasi satu gimik menunjukkan pelibatan sejumlah negara yang cukup besar di dunia. Walaupun saya katakan sudah ada lebih 100 sebuah institusi di seluruh dunia yang mengkaji bahasa, sastra dan tamadun Melayu, termasuk soal bahasanya, sejarahnya dan sebagainya. Tetapi selama ini barangkali gerakan itu lebih berpusat di institusi masing-masing. Tapi dengan gerakan di bawah MS dan di BP, insya-Allah gerakan ini gerakan yang saya katakan sangat terancang dan kegiatannya saya kira akan jauh lebih kerap dan meriah. Kita tidak menunggu program tahunan sebagai contoh. Barangkali ini dengan terutama melalui media sosial, melalui program dalam talian, kita dapat mengadakan program saban minggu saya kira. Kita sedang mengatur program webinar supaya ada pelibatan dan yang penting bagi saya adalah soal persefahaman antarabangsa. Dunia kita diwakili oleh pelbagai bangsa dan marilah kita memupuk persefahaman, perpaduan melalui bahasa sastra, budaya, selain melalui hubungan diplomatik dan sebagainya. Ini bagi saya sumbangan karyawan sastra dalam memupuk persefahaman dan perpaduan seluruh dunia. Dan saya yakin bahawa dengan Dr. Haji Syawari sendiri sudah dilantik sebagai wakil Malaysia dalam forum itu, dalam MS, maka saya kira kita ada ruang yang sangat luas. Kita boleh memperkenalkan sastrawan negara kita, walaupun sudah ada terjemahan dalam bahasa-bahasa lain, tetapi ini ruang terbaik. Kita boleh memperkenalkan melalui bicara buku, bicara karya sastrawan kita, terjemahan karya sastra termasuk puisi, novel, drama dan sebagainya. Lebih-lebih saya melihat kita mengambil kesempatan program melalui dalam talian satu rahmat, walaupun di balik pandemik ini saya kira kita tidak perlu banyak berbelanja, tak perlu terbang beli tiket, penginapan di hotel. Kita melalui dalam talian kita dapat berinteraksi dan kesannya saya kira sangat besar kerana melibatkan 167 negara diwakili oleh 7.3 juta katakan. Ini jumlah yang memang gergasilah pada saya. Satu lonjakan. Ya. Alhamdulillah. Baik, tadi Prof Datuk ada menyatakan doktor sendiri merupakan mewakili Malaysia dalam motivation strip di dalam satu forum global yang cukup besar ini. Mungkin doktor boleh kongsikan peranan yang dibawa doktor sendiri dalam motivational strip ini dan apa antara kelebihan utama dan juga mengapa forum ini dikenali sebagai forum gergasi dunia ini. Okey, terima kasih. Saya menjadi ahli dalam forum MS ni hanya pada bulan Ogos tahun ini, 2021. Jadi apabila saya menjadi ahli, jadi di mana-mana pun apabila saya menjadi ahli mana-mana persatuan penulis peringkat global, saya akan memaparkan karya dalam bahasa Melayu dengan terjemahan sendiri dalam bahasa Inggeris supaya warga dunia dapat mengenali identiti kita, sebab hanya melalui puisi mereka dapat mengenali citra negara kita dengan lebih terperinci. Jadi itu yang menyebabkan yang Presiden itu sendiri tertarik dan juga pengunjung yang berkunjung ke sana mereka berasa ini sesuatu yang baharu yang belum pernah dipaparkan oleh sesiapa dari negara Malaysia. Jadi dari situ mereka menghubungi saya dan bertanya, sudikah anda mengantarabangsakan sastra kebangsaan? Saya kata memang saya sudi sebab saya menunggu untuk ruang dan peluang ini selama lebih daripada 5 tahun. Dan selepas tu dilantik pada Hari Malaysia lah, 16 September 2021 khusus untuk kesusastraan Melayu dan terjemahan. Jadi selepas tu baru saya menghubungi yang berbahagia, yang Prof, Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menggerakkan dan juga untuk merealisasikan hasrat mereka. Sebab saya dapati bahawa warga dunia memang saya boleh katakan mereka jatuh cinta akan sastra Melayu. Sebab mereka rasakan kita ada banyak kelebihan, terutama sekali pantun kita dan juga yang warisan kita yang memang agak
unik dan tiada di negara lain. Jadi apabila saya hanya memperkenalkan dalam bentuk puisi macam wow, okey, tentang bentuk bendera Malaysia, jalur gemilang, itu memang menambat hati mereka dan saya merebut peluang tu untuk terus mempopularkan warisan kebangsaan kita di peringkat antarabangsa. Wow, satu pencapaian yang sangat membanggakan. Saya sebagai anak Malaysia, saya cukup bangga dengan pencapaian yang dibawa oleh doktor sendiri dalam usaha untuk mengangkat sastra kebangsaan kita ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita sedia maklum, sastra kita ni cukup indah. Pelbagai bentuk bahasa dan juga lorat dan juga banyak lagi keindahan-keindahan yang perlu kita terokai dan kita bawakan ke pentas dunia. Jadi bagaimana Prof Datuk lihat sendiri dalam situasi yang sangat mencabar sebelum ini dalam tempoh pandemik, namun ianya bukan satu penghalang. Tadi Datuk Seri menyatakan hikmah daripada globalisasi dapatlah menghimpunkan pengkarya-pengkarya dan juga sastrawan-sastrawan di peringkat global. Jadi bagaimana dari inisiatif ini dan apa rangka tindakan selepas ini, Prof Datuk? Ya, seperti saya katakan, kami Dewan Bahasa Pusaka bersama dengan Dr. Haji Syori sedang menyusun satu rancangan ketika blueprint ataupun rancangan jangka panjang dan tahunan. Ini taklid ini sudah hampir 2021 berakhir. Jadi untuk 2022 kami sedang merancang yang terdekat, sekira yang paling cepat hasil bincang saya dengan Dr. Syori, kita boleh menyusun satu antologi puisi-puisi sastrawan Malaysia yang melibatkan sastrawan negara, sastrawan peringkat negeri, juga memaparkan ke pelbagai etnik. Jadi Sabah, Sarawak, orang Melayu, orang Cina, India. Pokoknya kita inilah seperti saya katakan ruang terbaik untuk kita memperkenalkan keunikan kita pada dunia, bahawa kita masyarakat majmuk menghasilkan cita-cita ataupun menuju cita-cita yang sama, satu idealisme negara, dan saya rasa ini perlu diperkongsikan dengan mereka. Jadi antologi itu insya-Allah saya kira yang tercepat kita boleh terjemahkan puisi-puisi yang sedia ada. Saya menyambung sedikit, misalnya tahun 2019 pantun telah diangkat oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Sebelum itu pun sudah ada perkara lain seperti sejarah Melayu, Solatul Salatin, Ikat Hang Tuah, Cerita Panji, tahun 2016 itu kitab Bedil tentang persenjataan dan juga surat-surat Sultan Kedah. Itu semua sudah direkodkan sebagai warisan dunia. Dan inilah saya kira juga peluang terbaik untuk kita menambah lagi pengiktirafan UNESCO dan pihak antarabangsa terhadap kehebatan warisan sastra kita. Dan kita sebagai contoh mewarisi lebih 20,000 manuskrip lama. Tetapi yang dikerjakan seperti diterbitkan oleh Yayasan Karyawan Malaysia dan inovasi yang sebagainya, Dewan Bahasa juga, Pustakaan Negara, masih saya kira baru sekitar 10% atau mungkin kurang. 20,000 bukan jumlah yang kecil yang memaparkan aspek ketatanegaraan, politik, aspek perubatan, persenjataan, diplomasi. Jadi artinya kekayaan tamadun ini mesti diangkat. Orang tidak tahu, kita sendiri sebagian tidak tahu. Maka dengan ruang dan peluang ini, banyak saya kira aspek bahasa dan sastra kita yang dapat diketengahkan, dan kita akan mengemblengkan kerjasama Dewan Bahasa Pusaka dengan Gapena, Pena dan Persatuan-Persatuan Negeri. Artinya ini juga peluang yang sangat baik untuk sastrawan kita berkarya dan karyanya diangkat di peringkat dunia. Jadi saya menyeru rakan-rakan penulis seluruh negara, mulalah berkarya, dan karya itu insya-Allah akan dipilih yang terbaik bagi disampaikan, diangkat di peringkat antarabangsa melalui MS ataupun forum gergasi anjuran MS dan DBP, insya-Allah. Insya-Allah. Dan tadi saya tertarik bila doktor menyatakan masyarakat dunia sudah mula untuk jatuh cinta dengan karya-karya sastra kita. Dan bagaimana doktor melihat situasi ini, penerimaan masyarakat global terhadap karya sastra kita ini dalam meneruskan usaha-usaha untuk memartabatkan karya sastra kita untuk jangka masa panjang nanti? Ya, penerimaan warga dunia akan sastra kita memang sangat positif. Sebab apabila saya mendeklamasikan puisi dalam bahasa Melayu dan saya menyediakan terjemahan dalam bahasa Inggeris, selepas mendengar deklamasi dalam bahasa Melayu, mereka kata kami tak nak dengar dalam bahasa Inggeris, teruskan dalam bahasa Melayu. Cuma berikan macam secara terperinci lah dalam 2-3 ayat, sebab kami nak dengar, sebab
Deklamasi kita saya rasa agak berbeza, yang unik lah sebab kita ada puisi pentas dan kita ada puisi kertas. Jadi apabila kita mendeklamasikan, kita dah masuk zon lain dan itu yang berbeza kalau berbanding dengan puisi yang dideklamasikan dalam bahasa lain. Dan kelebihan juga sebab 167 negara yang sudah bergabung di bawah mereka dan bukan sahaja negara, media antarabangsa juga bersama-sama kami. Jadi apabila media antarabangsa bersama-sama kami, maka setiap aktiviti atau program yang dianjurkan memang dapat liputan dalam media antarabangsa. Jadi itu saya rasa memang mempercepatlah laluan pengantarbangsaan di semua negara. Baik, itu antara aspirasi kita bersamalah keluarga Malaysia. Saya cukup berbangga bersama dengan dua orang tokoh sastrawan yang berjaya mengangkat sastra kebangsaan kita ke peringkat yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak atas usaha yang telah diberikan Prof Datuk dan juga Dr. Raja Rejeswari Setaraman, Prof Datuk Seri Dr. Awang Sarian atas usaha untuk bersama-sama kita memartabatkan karya sastra kita ke pentas antarabangsa. Terima kasih untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau boleh saya nak dengar sebenarnya Doktor bersyair bersajak, tapi insyaAllah lain kali Doktor. Okay. Doktor, terima kasih juga kepada RTM kerana kita akan bawa RTM juga ke peringkat dunia insyaAllah. InsyaAllah. Itu aspirasi yang sangat teruja saya mendengarnya dan sudah pastinya ia akan membawa kita ke satu fasa yang lebih tinggi untuk kita terus bersama-sama memainkan peranan kita dan juga memperkasakan karya-karya puisi kita. Bagaimana Doktor nyatakan tadi, masyarakat global mula jatuh cinta kepada karya-karya sastra kita, contohnya seperti puisi, pantun dan sebagainya. Jadi apa salahnya kita sebagai anak keluarga Malaysia untuk kita terus bangga dan cintakan karya-karya sastra yang ada di negara kita. Baik, sekarang ini kita